Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustaz harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera selalu ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk daripada bidang fiqh untuk tingkatan 4 dengan tajuknya ialah muamalat dalam Islam. Ya. Di sini Ustazah hanya memperbincangkan mengenai dengan unit 1 sahaja ya. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan muamalah Islam iaitu hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Manakala hukum muamalah Islam adalah harus. Seterusnya, kita lihat dalil nakli muamalah Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang bermaksud padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi apa yang kita faham daripada maksud ayat ini ialah di mana Allah sentiasa menggalakkan kita supaya melakukan muamalat berjual beli tapi mengharamkan riba. Kemudian terdapat beberapa matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam ini. Yang pertama ialah untuk menunjukkan keadilan Allah SWT dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Yang kedua ialah mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Yang tiga, menjaga kepentingan penjual dan pembeli dan serta penyewa dan pemilik serta mendapat keredaan Allah SWT dan kerana melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya dalam urusan harian ini. Jadi di sini ada 4 ya. Ada 4 matlamat pensyariatan. Baiklah anak-anak, di sini juga Ustazah bawakan dalil nakli tentang tuntutan beramal dengan muamalah Islam ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Ya, itu adalah dalil nakli daripada Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Kemudian terdapat juga satu lagi dalil nakli mengenai dengan ancaman daripada Allah Subhanahu Taala kepada sesiapa yang tidak beramal dengan muamalah Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang yang menipu iaitu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi.
Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan atau dihidupkan semula sesudah mati? Pada hari kiamat yang besar huru-haranya, hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Demikianlah peringatan ataupun ancaman daripada Allah SWT. Jadi kita sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada semasa kita bermuamalat ini, ya. Begitu juga terdapat satu hadis contoh kepribadian Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalat ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud bahawa Rasulullah SAW lalu berdekatan selonggok makanan. Lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, "Apa semua ini wahai tuan punya makanan?" Orang itu menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Mengapa kamu tidak letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, dia bukan dari kalanganku." Itu adalah contoh hadis. Contoh hadis daripada Rasulullah berkaitan dengan cara bermuamalat dalam Islam ini. Kemudian mari kita lihat pula ialah perbandingan di antara muamalah Islam dengan konvensional. Muamalah Islam bersumberkan dalil Al-Quran dan Sunnah, mengharamkan riba, bebas daripada unsur riba dan gharar, berteraskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu muamalat Islam. Konvensionalnya ialah bersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata, mengamalkan riba, mengandungi unsur judi dan gharar, dan berteraskan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Jelas kepada kita di sini tentang perbezaan kedua-duanya antara muamalat Islam dan konvensional. Terdapat beberapa unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam, iaitu ada 4 riba, gharar, darar dan judi. Yang dimaksudkan dari riba ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dengan hutang. Contohnya, Aiman berhutang daripada Ilham sebanyak RM100 dengan syarat Aiman mesti membayar RM110. Jadi RM10 itu kita anggap sebagai riba, pertambahan. Yang kedua, gharar, iaitu kesamaran dalam urusan muamalat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya ada seperti unsur-unsur penipuan. Yang ketiga, darar, setiap perkara yang membawa kerosakan. Contohnya berlaku transaksi barang terlarang seperti senjata api kepada kanak-kanak. Dan yang keempat ialah judi, iaitu perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Contohnya seperti mempertaruhkan wang ringgit, perjudian. Itu kita panggil sebagai judi, mempertaruhkan wang dalam perlombaan contohnya. Okey, baik. Kemudian kita tengok spektrum ilmu. Itu riba dalam muamalah Islam dapat kita bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu riba ad-duyun, riba hutang, riba al-buyu', iaitu riba jual beli. Dan begitu juga dalam ulama Syafi'i ada membahagikan riba kepada 3. Sekarang mari kita lihat pula berkaitan dengan pengertian akad dalam Islam. Akad itu dari segi bahasa ialah ikatan ataupun simpulan. Dari segi istilah ialah ijab dan qabul dalam urusan perniagaan dan keuangan. Itu dimasukkan dengan ijab, akad. Ada ijab dan qabul. Ada contoh ijab untuk penjual, qabul adalah untuk pembeli. Contohnya dalam urusan jual beli, perniagaan dan sebagainya. Itu pengertian akad dalam Islam. Baiklah, kemudian yang akhir sekali ialah mengenai dengan syarat-syarat akad. Terdapat 3 syarat akad. Yang pertama ialah pihak yang berakad. Yang kedua, perkara yang diakadkan. Dan yang ketiga ialah sirah. Baik, yang pertama kita lihat dahulu pihak yang berakad, iaitu mestilah antara contohnya penjual dan pembeli hendaklah seorang yang baligh
berakal, mampu memelihara dan menguruskan hartanya, serta melibatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan. Itu adalah bagi pihak yang berakad. Mesti ada dua pihak sekurang-kurangnya. Kemudian perkara yang diakadkan. Perkara yang diakadkan mestilah wujud ketika akad berlaku. Contohnya kita kata barang. Barang apa yang kita nak akad itu mesti ada wujud. Ataupun dalam bentuk perkhidmatan yang diakadkan juga hendaklah halal. Kemudian dapat diserahkan ketika akad. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah sirah, iaitu lafaz ijab dan lafaz qabul adalah sepadan. Contoh di sini Ustazah bawakan, saya jual baju ini dengan harga RM100. Itu kata penjual. Ijab. Kemudian akan dijawab dengan lafaz qabul oleh pembeli menjawab, saya beli baju ini dengan harga tersebut, ataupun saya beli baju ini dengan harga RM100. Itu dikatakan lafaz ijab dan qabul yang sepadan. Kemudian lafaz ijab dan qabul tidak diikut dengan syarat tertentu. Contohnya, saya jual basikal ini kepada awak apabila saya sambung belajar ke luar negara. Tak boleh tak boleh ada syarat-syarat. Dan yang ketiga ialah lafaz ijab dan qabul berlaku dalam satu pertemuan ataupun berlaku dalam satu majlis. Ataupun berlaku dalam satu perbincangan, perbualan. Itu ada tiga perkara berkaitan dengan sirah. Demikianlah anak-anak penerangan daripada Ustazah berkaitan dengan tajuk kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ustazah supaya anda akan mendapat notifikasi mengenai video-video terbaru daripada Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.